Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita telah masuk 3 Ramadan, bermakna sudah 3 hari kita berpuasa dan pelbagai amalan telah kita lakukan, khususnya amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita perbanyakkan di dalam bulan Ramadan ini. Namun demikian, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ada satu bab yang kita perlu ambil perhatian dan kita ulang kaji yang berkaitan dengan ibadah puasa ini, iaitulah tentang perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, ataupun ulama sebutkan dalam banyak kitab-kitab fiqh sebagai mubtilatus saum ataupun mufattirat. Baik, insya-Allah pada kesempatan ini saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan secara ringkas 8 perkara yang boleh menyebabkan puasa kita terbatal. Baik, kita pergi pada perkara yang pertama, iaitu ar-riddah ataupun murtad. Ini keluar daripada Islam. Bukan sekadar ibadah puasa saja, bahkan semua ibadah akan terbatal bila mana seorang Muslim itu keluar daripada Islam. Itu adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua pula ialah haid, wiladah dan nifas. Ini bagi yang perempuan, bila mana mereka berpuasa pada siang hari, tiba-tiba keluar darah haid, ataupun bagi ibu yang mengandung, mereka melahirkan anak pada siang hari bila mana dia sedang berpuasa, maka secara automatiknya puasa mereka terbatal dan perlu digantikan, diqada selepas daripada bulan Ramadan. Kemudian kita pergi kepada yang ketiga, perkara yang menyebabkan puasa kita boleh terbatal ialah al-junun walau lahzah, iaitu gila walaupun sekejap. Sebagai contoh, seorang itu berpuasa pada siang hari, kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hilang kewarasan akalnya walaupun pada kadar waktu yang singkat, sebagai contoh 5 minit, 10 minit, 1 jam dan sebagainya. Itu sudah memadai untuk dikira puasa mereka terbatal dan puasa pada hari tersebut dikira tidak sah. Baik, seterusnya perkara yang boleh membatalkan puasa kita yang keempat ialah al-ighma was-sukru. Al-ighma bermaksud pingsan dan as-sukru bermaksud mabuk. Baik, pingsan dan mabuk ini, tuan-tuan dan puan-puan, hukumnya sama, iaitu jika ianya berlaku sepanjang hari, maka puasa orang tersebut terbatal. Namun demikian, jika berlakunya sebahagian daripada siang hari sahaja, maka orang yang berpuasa tersebut apabila dia sedar daripada pingsan ataupun hilang mabuknya, maka dia boleh teruskan puasa. Puasanya dikira sah. Baik, itu yang keempat. Seterusnya, yang kelima ialah al-jima'. Al-jima' ialah perhubungan ataupun persetubuhan antara suami isteri yang sah di sisi syarak. Okay, sebagai contoh, satu pasangan itu suami isteri melakukan persetubuhan pada siang hari, maka secara automatiknya puasa mereka terbatal dan perlu pada qada, dan si suami perlu membayar kafarah. Baik, kita pergi pada perkara yang boleh membatalkan puasa yang keenam, iaitu wusul ain min manfadh maftuh ila al-jawf, iaitu masuknya sesuatu benda ke dalam ruang rongga terbuka sehingga ke jauf. Okey, rongga terbuka ni, tuan-tuan dan puan-puan, ada 5. Yang pertama ialah mulut, telinga, hidung, kubul dan dubur. Dan jauf pula ialah otak dan bahagian selepas tekak hingga ke perut dan usus-usus. Antara soalan yang banyak ditanya bila tibanya bulan Ramadan ini ialah apakah hukum bagi mereka yang menggunakan ubat mata dan bentuk titisan yang perlu dititiskan ke mata mereka seperti air mur dan sebagainya. Apakah hukum puasa mereka? Jawapannya ialah puasa mereka sah. Kerana apa? Kerana mata bukanlah tergolong atau dikategorikan sebagai rongga yang terbuka. Baik, kita pergi kepada perkara yang boleh membatalkan puasa yang ketujuh, iaitu muntah dengan sengaja.
Sebagai contoh, seorang itu berpuasa namun disebabkan keadaan kesihatan yang kurang baik, misalnya demam dan sebagainya, ataupun keadaan sekeliling yang menyebabkan dia mual dan muntah, namun perkara tersebut tidaklah menyebabkan puasa mereka terbatal, kerana ia bukanlah sengaja. Sebaliknya, jika seorang itu melakukan suatu perkara dengan sengaja untuk menyebabkan dirinya muntah, maka itu yang menyebabkan puasa mereka terbatal. Dan yang terakhir ialah mengeluarkan air mani dia sengaja. Sebagai contoh, seorang itu tidur pada siang hari bila mana dia berpuasa, sedang dia berpuasa, dia tidur dan keluar air mani. Adakah batal puasanya? Jawapannya tidak. Kerana apa? Kerana itu bukanlah dalam kawalannya, dan air mani itu keluar bukan secara sengaja. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sekadar itu saja perkongsian saya pada kesempatan ini. Semoga kita dapat menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Semoga Allah SWT menerima semua amal ibadah kita, menerima segala puasa kita, insya-Allah. Sekian, wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.